sekarang kita telah mencapai kemerdekaan. Alhamdulillah, secara umum, kedudukan wanita di dalam negara kita semakin tahun semakin berubah dan improve. Walaupun kita masih lagi tidak berpuas hati. Ketakutan kepada Islam ataupun Islamfobia masih kuat, terutama di kalangan golongan biasa dan golongan non-Muslim. Ini tugas kita yang hebat di abad ini. Orang melihat suasana negara-negara. Kalau di Turki itu begitu liberal sikap mereka, orang boleh lihat pakaian-pakaian sukan daripada Turki, terutama wanitanya, tak ubah seperti negara-negara barat, termasuk pasukan netball pantai, pasukan yang lain-lain itu. Dan orang melihat kebebasan sebegitu rupa. Dan itu kadang-kadang orang non-Muslim menjadi keliru apa yang berlaku di dunia Islam. Sekarang ini, kalau ditanya ketua wanita DAP yang berhormat Chong Eng, dia amat bimbang apa yang akan berlaku di Afghanistan terhadap kedudukan wanita. Sebab itulah Awan mestilah menjadi peneraju utama menerangkan di mana antara budaya dan juga akhlak Islam itu supaya dapat dipahami oleh mereka. Secara umumnya, ketakutan kepada Islamic State, perundangan Islam, negara Islam masih tebal kepada wanita itu. Alhamdulillah, peranan yang dimainkan oleh wanita amanah sudah begitu, saya tak kata cemerlang, tapi menuju kepada kecemerlangan. Sehingga yang berhormat Aiman Atirah kita dipilih untuk menjadi ketua kepada Pakatan Harapan sekarang ini. Ini satu pengiktirafan yang cukup tinggilah kepada wanita, khasnya kepada Awan. Bila Aiman Atirah dipilih untuk menjadi ketua kepada Awan sekarang ini. Artinya peranan kita semua untuk mengangkat martabat Islam itu, di antaranya ialah salah faham terhadap setengahnya. Adakah itu yang dibuat di bawah negara Islam itu adalah itu hukum Islam ataupun hukuman berdasarkan budaya setempat. Ini perlu ditekankan kepada mereka, dan kita lihat apa yang berlaku. Misalnya di Afghanistan, ketakutan umat Islam itu memang ada karena melihat sejarah bila mereka mendapat kuasa di masa yang dulu. Tetapi saya yakin saudara kita sebut saudara kita lah, orang Islam yang mengucap dua kalimat syahadat, dan saudara kemanusiaan yang bukan Islam daripada kalangan Taliban akan menginsafi dan mereka akan cuba keluar daripada kemelut yang berlaku di Afghanistan selama ini. Mereka berjanji untuk membuat hubungan dengan semua negara dan mengizinkan semua rakyatnya hidup di bawah kerajaan baru, dan juga mengizinkan wanita untuk belajar di pengajian tinggi dan juga mengizinkan wanita untuk bekerja. Cuma mereka duduk di situ menurut syariat Islam. Di sinilah yang menjadi satu renungan kita. Syariat Islam itu berbagai tafsiran yang menyebabkan kadang-kala negeri ini tafsir lain, negeri ini tafsir lain. Begitu juga pihak barat yang memainkan peranan. Mereka bercakap soal hak wanita di Afghanistan, tetapi mereka tidak bercakap hak wanita di Arab Saudi, kerana mereka tahu Saudi adalah satelit mereka dan negara-negara Arab yang menjadi hubungan baik dengan mereka sampai ke peringkat mengiktiraf Israel. Mereka tak persoalkan human right di Saudi, di Bahrain, UAE, negeri yang menjadi satelit mereka. Tetapi mereka mempersoalkan hak-hak wanita di Afghanistan. Barangkali buat masa sekarang, mereka lihat Afghanistan tidak mempunyai apa-apa kekayaan lagi buat masa ini. Oleh itu, kita jangan terpengaruh dengan acuan-acuan barat ini, dan akhlak Islam dan kemunculan Islam itu mesti kita pikul bersama. Saya yakin Awan, jikalau ada berpeluang pada masa hadapan, boleh buat rombongan pergi ke Afghanistan, berbincang dengan wanita-wanita di sana dan tokoh-tokoh lelaki di sana, supaya mengeluarkan
ketakutan khasnya Barat dan Timur terhadap Islam yang selama ini dimomok-momokkan oleh mereka, dan kesilapan-kesilapan golongan Islam meletakkan wanita di tahap yang tidak berada di taraf yang dituntut oleh Islam itu sendiri. Oleh itu peranan Awan saya yakin memang berat, dan mereka telah memainkan peranan selama ini meletakkan amanah satu berada dalam keadaan Islam dalam bentuk rahmatan lil alamin, diterima oleh orang-orang bukan Islam secara umum. Bukan soal pakaian dan sebagainya. Itu kita pakai menutup aurat adalah kewajipan kepada muslimat, wanita Islam. Kita lihat misalnya Tuan Guru Ni Aziz. Dia tidak pernah tanggal serbannya melainkan waktu mandi. Artinya pakaiannya itulah pakaian untuk Guru Ni Aziz. Tetapi orang-orang bukan Islam amat menghormatinya kerana akhlaknya, budinya, persembahannya memperkenalkan Islam itu. Sehingga mendiang Kapal Sing dan keluarganya kadang-kala bila menyebut Tuk Guru Ni Aziz, mereka mengalir air mata kerana Tuk Guru Ni Aziz dalam keadaan hudud yang dibincangkan dengan begitu ketara waktu itu, tajam, tetapi Tuk Guru Ni Aziz sanggup pergi sambut hari jadi di rumah Kapal Sing. Ini adalah contoh-contoh bagaimana seorang yang berpakaian ulama'nya tetapi dicintai oleh orang-orang bukan Islam. Artinya daripada akhlak dan peribadi itu.